Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung perbincangan untuk latihan pengiraan persamaan kimia. So, soalan nombor 1, dibagi persamaan tindak balas antara kalium dengan oksigen. So, dia dah bagi dan persamaan kimia ni pun dah seimbang. Okay, cuma yang kita kena tahu adalah macam mana nak dapatkan maklumat daripada persamaan kimia yang diberi. So, kalau tengok balik 4 kat nombor koefisien perkali dekat depan tu bermaksud 4 mol kalium bertindak balas dengan tak ada apa-apa nombor kat depan oksigen tu menunjukkan dia adalah 1 mol oksigen. Anak panah tu maksud dia menghasilkan. Nombor 2 dekat depan tu maksud dia 2 mol kalium oksida. Okey, nombor-nombor ni dia sangat penting bila nanti kita nak buat nisbah mol. So kita kena faham dulu nombor perkali yang berada di depan bahan tu menunjukkan bilangan mol bagi bahan yang terlibat. Okey, baru kita tengok yang kedua adalah dia punya soalan. Hitungkan jisim kalium. So diminta kamu cari jisim kalium. So mana satu kalium dalam persamaan kimia ni, kita bulatkan dia, jisim kalium. Buat anak panah macam ni, lepas tu kamu buat macam ni, tulis jisim sama dengan berapa. Okey, yang kedua, dia bagi lagi hitungkan jisim kalium diperlukan untuk menghasilkan 23.5 gram kalium oksida. So, kamu cari mana dia kalium oksida dalam persamaan, kamu bulatkan dia. Anak panah, dia minta kamu cari. Dia bagi maklumat bagi kamu adalah 23.5 gram ni adalah jisim. Sama dengan 23.5 gram. Okey, lepas tu tengok kepada yang seterusnya. Step yang pertama untuk menghitung jisim, kamu kena buat dulu dia punya cari bilangan mol bagi apa maklumat yang diberi. So, dalam maklumat ni diberi jisim bagi kalium oksida. So, kita cari yang tu dulu. Bilangan mol bagi kalium oksida sama dengan, okey, tengok yang cikgu buat segitiga dekat sini. Bila kamu nak cari bilangan mol, maka kamu kena buat operasi jisim bahagi dengan jisim molar. So, jisim yang diberi adalah 23.5 gram bahagi dengan jisim molar bagi kalium oksida. Jangan ambil bagi kalium, bagi kalium oksida. So, kalium dia dah bagi dekat sini 39, oksigen 16. So, kamu ambil nilai tu, kalium ada 2, maka kamu darablah 39 darab 2 tambah dengan oksigen ada 1, 16. So, kamu akan dapat bilangan mol dia adalah sebanyak 0.25 mol. Okey, step yang kedua. Okey, sekarang ni kamu dah dapat maklumat untuk bilangan mol bagi kalium oksida. Tapi kita nak cari adalah kalium. Jisim bagi kalium. Maka kita kena tahu bilangan mol bagi kalium. Macam mana nak tahu bilangan mol bagi kalium? Inilah gunanya kita buat nisbah mol. So, langkah yang kedua adalah kamu kira nisbah mol. Antara apa dengan apa? Antara kalium dengan kalium oksida. Antara dua benda yang kamu dah bulatkan ni. Satu benda yang dibagi, satu benda yang kamu nak cari. Okey, kalium nisbah kalium oksida. So, daripada persamaan kimia, kita ambil nombor yang berada di hadapan ni. Kalium 4, kalium oksida 2. Maknanya apa? 4 mol kalium bertindak balas menghasilkan 2 mol kalium oksida. Okey, daripada pengiraan kamu pula tadi, kita dapati bilangan mol dalam situasi di atas hanyalah 0.25 mol sahaja. So, kita letak dekat bawah ni, 0.25 mol. Okey, so berapakah bilangan mol bagi kalium yang digunakan? So, bilangan mol bagi kalium yang digunakan adalah sebanyak 4 nisbah 2. So, yang ni jadi 0.5 mol. Secara matematiknya, kamu kena kira macam ni lah. 4 per 2 sama dengan X per 0.25. So, nak cari X, kita darab silang kan? So, X sama dengan 0.5 mol. Okey. Lepas tu yang ketiga. Kita dapat bilangan mol untuk kalium 0.5 mol. Kita guna maklumat tu untuk step yang ketiga, iaitu kita nak menghitung jisim. Jisim bagi kalium sama dengan, so nak cari jisim, bilangan mol mesti darab dengan jisim molar. So bilangan mol dia 0.5 mol. Darab dengan jisim molar bagi kalium diberi dalam soalan 39 gram per mol. So, kamu akan dapat
Ini cancel, yang ni cancel. So, kamu akan dapat 19.5. Unit untuk jisim adalah gram. So, itu adalah kaedahnya untuk dapatkan jisim bagi kalium. 3 step. Satu, cari bilangan mol untuk apa yang dia dah bagi. Yang kedua, kamu hitung nisbah mol. Hubungkan kaitan antara kalium dengan kalium oksida. Daripada persamaan, 4 mol. Dan nisbah kepada 2 mol. Daripada pengiraan kamu, 0.5 nisbah 0.25. So, yang kamu bulatkan ni adalah bilangan mol bagi bahan yang kamu nak cari jisim untuk kalium. So, masukkan dalam pengiraan seterusnya. Itu sahaja. Okay, soalan yang kedua, diberi 8 gram serbuk kuprum 2 oksida. Okey, terus gariskan apa maklumat yang dibagi. 8 gram. Gram ni adalah jisim. Kuprum 2 oksida dicampurkan. Maknanya dia adalah bahan lah, tidak balas. Bahan tidak balas dicampurkan kepada asid nitrik cair. Okey, so kita kena tulis. Dia tak bagi persamaan kimia, so maknanya kamu kena tulis lah. Kuprum oksida bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan. Okey, dalam penulisan persamaan kimia, kita tahu bahawa hasil adalah gabungan antara K-ion dengan anion pada bahan tindak balas. So, kat sini tadi, kuprum, K-ion, dia akan bergabung dengan nitrat. So, dia akan jadi apa? Kuprum nitrat. So, cikgu tulis kat sini, kuprum nitrat. So, ingat balik, bila kamu belajar nak tulis formula kimia, Cu2 plus, NO3 minus. So, 2 kena berada di luar nitrat. Okey, apa lagi yang tinggal? Ada O dengan H. So, O dengan H ni dia akan jadi H2O. Okey. So, seterusnya kamu seimbangkanlah persamaan ni. So, kita tengok ada nitrat 2 dekat tepi ni. So, masukkan 2 dekat depan. Seterusnya, tengok kepada maklumat apa yang diberi. Kuprum oksida 8 gram. So, itulah jisim lah. Jisim sama dengan 8 gram. Hitungkan jisim kuprum 2 nitrat. Mana kuprum 2 nitrat? Bulatkan. Okey, dia nak suruh kamu cari dia punya jisim kuprum nitrat. Letak standar soal macam tu. Okey, step yang pertama macam biasa, kira bilangan mol bagi apa yang dia beri dalam soalan. So, dia bagi jisim bagi kuprum oksida. So, kamu kena kira bilangan mol untuk kuprum oksida lah. Sama dengan jisim 8 gram bahagi dengan jisim molar bagi kuprum 2 oksida. Dia dah bagi dalam soalan kuprum 64, oksigen 16. Okey, kamu gunakan dalam pengiraan. So, Cu ada 1, 64 tambah dengan 16 gram per mol. Dia punya unit Okey, so kamu akan dapat bilangan mol dia adalah 8 bahagi 80, 0.1 mol. Step yang kedua, buat nisbah mol antara apa yang kamu bulatkan. So, kamu bulatkan tadi CuO nisbah dengan CuNO3 kurungan 2. Daripada persamaan, kita dapati tak ada apa-apa nombor di hadapan Cu. Depan kuprum 2 nitrat pun tak ada apa-apa nombor. So, bermakna dia adalah bilangan mol dia 1 mol nisbah kepada 1 mol. Maknanya 1 mol kuprum 2 oksida menghasilkan 1 mol kuprum 2 nitrat. Daripada pengiraan, kita dapati bilangan mol kuprum oksida adalah 0.1 mol. Bermakna, kamu tulis dekat bawah ni, kuprum 2 oksida 0.1 mol. So, kalau dia 1 mol, kuprum 2 nitrat pun akan jadi 0.1 mol juga. Okey, so nilai mana yang kita nak ambil? Kuprum 2 nitrat bulatkan yang kita nak ambil. Okey, yang ketiga, kita nak hitung apa soalan minta. Dia suruh cari jisim bagi kuprum 2 nitrat. Maka kamu tulis dekat sini, jisim bagi kuprum 2 nitrat sama dengan bilangan mol 0.1 mol darabkan dengan tengok balik rumus yang kita guna segitiga. Nak cari jisim bilangan mol mesti darab dengan jisim molar. So 0.1 mol darab dengan jisim molar bagi kuprum 2 nitrat. So kamu kena kira jisim molar bagi kuprum 2 nitrat. 64 kuprum ada 1 tambah dengan nitrogen 14. Semua ni ada dibagi kat sini Ni, semua dah ada maklumat ni. Jisim atom relatif. Okey, 14 tambah 16 kali 3. Okey. So, kamu dapat berapa dia punya nilai untuk jisim? 18.8. Ni unit dia gram per mol So, ni 18 gram lah sebab kamu cari jisim kan. Ni mol, cancelkan dia punya unit. Okey. So, jawapan dia 18.8 gram. Soalan yang ketiga, 1.3 gram zinc bertindak balas dengan
asid sulfurik cair. Hasil tindak balas zinc sulfat dan gas hidrogen. Maka kamu buat dulu persamaan dia. Zinc bertindak balas dengan asid sulfurik H2SO4 menghasilkan zinc sulfat Zn2+, SO4 2-, jadi turun terus ZnSO4 dan gas hidrogen. Hidrogen mesti dalam bentuk dui atom. Okey, seterusnya kita tengok balance tak lagi persamaan ni. Okey, hidrogen dah 2, sini pun 2, yang lain semua pun dah balance. Okey, balik semula kepada soalan, ambil maklumat daripada soalan bagi 1.3 gram zinc. So zinc kat sini bulatkan, maknanya dia bagi maklumat untuk GSIM sama dengan 1.3 gram. Dia suruh kamu cari, hitungkan isi padu hidrogen. So cari mana hidrogen, bulatkan. Okey, tulis kita nak cari isi padu sama dengan berapa. Okey, so step yang pertama sama macam tadi juga, kira dia punya bilangan mol bagi apa yang kamu tahulah. So kamu tahu zinc sahaja. So zinc bilangan mol GSIM 1.3 gram GSIM bagi zinc bahagi dengan GSIM molar bagi zinc, dia bagi dalam soalan. Zinc sama dengan 65. So tulis kat bawah ni 65 gram per mol. Okey, so kamu akan dapat berapa? 1.3 bahagi 65, kamu akan dapat 0.02 mol. Okay, step yang kedua, kira nisbah mol antara apa yang kamu bulatkan, zinc nisbah dengan hidrogen. Tengok pada persamaan kimia, letak perkali yang berada di hadapan zinc dengan hidrogen. Kalau tak ada apa-apa, kamu letak 1 mol nisbah 1 mol. Daripada pengiraan kita tadi, bilangan mol zinc adalah 0.02 mol. Ini bermakna bilangan untuk hidrogen sorry. Tadi saya kira untuk zinc. 0.02 mol. So kalau 1 nisbah 1, kalau 0.02 mol, dia akan menghasilkan 0.02 mol juga. Okey, yang ketiga, cikgu buat kat sini lah. Yang ketiga, kita nak ambil yang mana? Untuk hidrogen lah, bulatkan bilangan mol untuk hidrogen. So kita nak cari sekarang ni, soalan minta isi padu hidrogen. So kamu letak kat sini isi padu hidrogen. So nak cari isi padu. Okey, ini rumus tadi Nak cari isi padu gas, bilangan mol gas tu darab dengan isi padu molar. Isi padu molar ni dia akan bagi dalam soalan. Kamu tengok saja soalan tu. Kat mana dia bagi isi padu molar ni? Dia bagi isi padu molar 22.4 desimeter padu per mol negatif 1. So kamu masukkan dalam pengiraan. So bilangan mol 0.02 mol darab dengan isi padu molar 22.4 desimeter padu mol negatif 1. So mol ni kita boleh cancelkan lah dia punya unit. So kita akan dapat berapa dia punya jawapan? Sama dengan 0.02 darab 22.4, kamu akan dapat 0.448. Unit dia apa yang tinggal lah, desimeter padu. So kamu letak dm cube. Itu adalah jawapan dia, 0.448 desimeter padu.